Seramai 209 kesihatan 3 orang takmiran yang adalah diterima penyakit sudah berjangkit Menteri dibenarkan mendaftar secara fizikal fasa berkata jalani pemeriksaan COVID-19 pencegahan penularan fizikal dan menyelamatkan ambulan bahan sebahagian besar masyarakat tidak sedekat teruskan perjalanan daripada pihak penjara memang amat membantu sangat dari segi sudut pembangunan NCD yang tidak dikawal dan keselamatan pendidikan kardiovaskular orang kurang takmir nanti akan menjaga. Seramai 267 orang guru takmir bakal dihantar ke penjara di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini bagi menjalankan tugas bimbingan rohani dan pemantapan ilmu agama. Saya dapat maklumat daripada pihak penjara memang amat membantu sangat dari segi sudut pembangunan rohani. Penduduk-penduduk yang penghuni yang berada di penjara. Begitu juga takmir nanti akan menampung yang sama juga tenaga supaya membanyakkan lagi. Dan kita tahu mereka ni perlukan bimbingan rohani, perlukan kepada supaya ada semangat kepada diri mereka, jangan rasa down sebagainya. Kerana mereka ada harapan lagi. Itu pada kita ialah itu yang kita harapkan. Beliau ditemui selepas program menyantuni penghuni penjara di Sungai Buloh. Di kesempatan sama, beliau turut menyampaikan sumbangan dari Yayasan Wakaf berjumlah RM10,000 dan juga sumbangan musaadah berjumlah RM5,000 kepada pihak penjara. Amalkan SOP jika pulang ke kampung. Jalani pemeriksaan kendiri COVID-19 sekurang-kurangnya 2 hari sebelum melakukan perjalanan. Sekiranya negatif, teruskan perjalanan anda. Pastikan juga kenderaan diselenggara untuk perjalanan jauh dan keselamatan di jalan raya. Penting untuk kekal menggunakan pelitup muka di kawasan sesak dan sempit seperti R&R. Suka diingatkan, elak bersentuhan dan jaga penjarakan fizikal semasa ziarah menziarahi. Jika positif, laporkan segera di MySejahtera. Kuarantinkan diri di rumah selama 7 hari. Jika semakin teruk, dapatkan bantuan perubatan. Baik, sementara itu pelajar tingkatan 1 dan 4 yang telah diterima masuk ke sekolah khusus dibenarkan mendaftar secara fizikal bermula 13 hingga 16 Mei ini. Datuk Dr. Razzi berkata pendaftaran fizikal itu melibatkan ambilan baharu dan rayuan bagi pelajar tingkatan 1 dan ambilan rayuan sahaja bagi pelajar tingkatan 4. Kita memberikan ruang yang lebih panjang kepada ibu bapa untuk memilih bilakah tarikh yang sesuai di antara 13 hingga 16 Mei ini untuk memberi kemudahan kepada ibu bapa membuat persiapan dan juga persediaan bagi menghantar anak-anak mereka ke asrama. Beliau berkata antara SOP berkaitan pengurusan asrama ialah hanya murid yang sihat dan tidak bergejala dibenarkan kembali ke asrama dan murid yang bergejala semasa pendaftaran masuk atau berada di asrama perlu melaksanakan ujian kendiri COVID-19. Datuk Dr. Razzi turut mengumumkan aktiviti melawat anak di asrama dibenarkan, begitu juga aktiviti outing dan pulang bermalam ke rumah masing-masing. Baik, Kementerian Kesihatan KKM akan memberi tumpuan kepada epidemik penyakit tidak berjangkit NDC sepanjang negara beralih ke fasa endemik COVID-19. Menterinya Kari Jamaluddin berkata pendedahan mengenai NDC amat penting kerana sebahagian besar masyarakat tidak sedar mereka menghidap penyakit tersebut. Jelasnya NCD yang tidak dikawal akan mendorong kepada peningkatan kardiovaskular, orang kurang upaya dan kos penjagaan kesihatan. Tapi kalau kita mengidap NCD, gejala ataupun kemudaratan itu mungkin akan hanya kita melihat tahun-tahun yang akan datang ataupun beberapa tahun yang akan datang. Kita tak tahu. Kita tidak mengurus dengan baik, kita tak kawal dengan baik, kita tak merawat dengan baik. Tetapi penyakit itu manifestasinya mungkin akan mengambil masa beberapa tahun berbanding dengan COVID. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian laporan tahunan skim PEKA B40 2020 dan 2021 di Putrajaya. KKM mensasarkan 1.5 juta saringan kesihatan untuk kumpulan itu menjelang akhir tahun ini.